Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan anugerah Ramadan kepada kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ramadan adalah anugerah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Pahala di dalamnya dilipat gandakan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggu para syaitan. Tidak lain dan tidak bukan Allah Azza wa Jalla berkehendak memberikan peluang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara ibadat yang paling utama dalam Ramadan setelah daripada perkara-perkara yang wajib, dalam amalan ni nombor satu yang wajib, tak ada yang lebih Allah Ta'ala suka daripada perbuatan atau amalan yang Allah fardukan. Itu nombor satu. Jadi dalam mana-mana ibadat, ranking nombor satu ialah kefarduan. Nombor satu, salat 5 waktu. Jadi dalam Ramadan pun nombor satu, salat 5 waktu. Dan Alhamdulillah, bagi orang yang dapat melazimkan diri mereka dengan salat 5 waktu di masjid, mudah-mudahan mereka diberikan ganjaran sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, puasa yang wajib juga. Kewajipan puasa. Hak wajib dalam Ramadan, puasa. Insya-Allah Allah Azza wa Jalla juga yang ni ramai daripada orang puasalah. Nombor 3, infak. Infak. Dalam Ramadan ada sedekah yang wajib. Malah kewajipan dia berlaku pada setiap individu yang ada kesempatan masuk dalam Ramadan dan sampai ke akhir Ramadan. Yang kita panggil infak wajib ni dipanggil zakat fitrah. Yang ni wajib. Setelah daripada itu datanglah kewajipan-kewajipan yang lain. Lepas daripada habis wajib, barulah ranking sunat, benda sunat. Sunat ni ada pada solat. Tapi solat sunat tidak akan dapat mengalahkan solat wajib. Keutamaan solat wajib akan lebih besar daripada solat sunat. Jadi kalau orang tu dia datang solat tarawih, macam kita sebut solat tarawih dia datang, tapi solat fardu dia tak datang, maka dia meninggalkan amalan yang lebih utama dan dia kejar amalan yang lebih kurang utama. Okey? Puasa, ada juga puasa sunat, tapi lepas daripada Ramadan datang puasa 6 di bulan Syawal, datang ada puasa-puasa sunat yang lain, Isnin Khamis dan seumpama tadi. Infak sama juga, datang puasa sunat, infak, kita bagi orang buka puasa dan sebagainya. Banyakkan amalan. Dan antara amalan yang paling sempurna, paling agung dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla dalam Ramadan ialah Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memilih untuk menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Quran? Allah. Quran datang daripada siapa? Allah. Maknanya yang menurunkan Al-Quran, empunya Al-Quran, iaitu Allah Azza wa Jalla berkehendak menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Malah Allah Ta'ala turunkan dia dalam sebaik-baik malam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran Allah Ta'ala pilih untuk turunkan dia bukan dalam Ramadan saja. Ramadan tu istimewa dah. Oleh kerana agungnya Quran, Allah Ta'ala pilih untuk turunkan dia pada sebaik-baik malam. Tak ada dah malam yang lebih baik dalam setahun lebih baik daripada malam Al-Qadar. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan dia dalam malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Sebaik-baik kitab daripada kalangan kitab-kitab suci diturunkan kepada sebaik-baik nabi pada sebaik-baik bulan pada sebaik-baik malam, sehingga tidak ada orang yang mendampingi Al-Quran sehingga dia menjadi sebaik-baik manusia. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebab itu para salafus salih, orang-orang salih atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nombor satu sekali sebagai contoh teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap Ramadan akan tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan saat baginda paling dermawan ialah di bulan Ramadan. Diwujud dalam sambungan hadis itu sehingga apabila datang Ramadan, Nabi akan baca Quran dengan Jibril alaihi salam setiap malam. Dan apabila Nabi SAW di bulan Ramadan, baginda lebih baik daripada hembusan angin yang bertiup, yang datang dengan kebaikan dan kedamaian. Rasulullah SAW datang Ramadan, baginda sendiri sibukkan diri dengan Quran, baca dengan Jibril. Dan itulah amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Bila datang Ramadan, mereka sibuk dengan Quran. Itulah juga amalan para salafus salih, ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama besar dan semua orang salih yang memahami keutamaan Ramadan, memahami keutamaan Al-Quran, dan memahami bagaimana nak buat amalan yang paling agung dalam Ramadan. Oleh kerana Ramadan ni Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang. Sekejap je 30 hari ni. Masih basah lagi di mata kita. Berasa Ramadan tahun lepas baru terasa-rasa tak boleh mari solat tarawih di masjid. Berasa-berasa lagi 2 tahun lepas tutup terus masjid. Berasa-berasa lagi Allah dulunya rindunya. Pasal apa? Ramadan ni ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Jadi pada kesempatan yang sangat terhad, di mana kalangan di saat Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat yang paling agung dan besar, maka marilah sama-sama kita mendampingkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan satu program lah, kita kata. Tidaklah program tu besar nama program, tapi istilahnya kita akan buat setiap pagi kita akan baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Kemudian setelah baca, kita tadabbur makna yang kita baca tu. Erti tadabbur ni kita memahami makna tu kemudian menghayatinya. Itu tadabbur. Okey.
di mana perintah tadabbur ni ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu memerhatikan ayat-ayat Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya kita tadabbur, perhatikan makna Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala kata juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami, kata Allah, Quran ini datang daripada mana? Allah, kami turunkan kepada kamu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, yang penuh dengan keberkatan. InsyaAllah siapa yang mendampingkan dirinya dengan Al-Quran, dia akan memperoleh keberkatan yang banyak. Setelah Allah berkati, Allah Ta'ala kata apa? Liyadabbaru ayati, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki hati mengambil peringatan dari Al-Quran. Sehingga fal wajib 'ala al-ulama al-kashf 'an ma'ani kalamillahi wa tafsiri dhalik wa talabuhu min madhannihi. Menjadi kewajiban orang-orang yang berilmu, yang Allah Ta'ala anugerahkan dia ada kepandaian, ada kesempatan, masa dan sebagainya. Seorang Muslim bila datang Quran kepadanya, mesti dia mengambil hidayah daripadanya. Ya, kita baca dalam surah apa tu, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, itulah dia Al-Kitab. Mana? Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Habis itu tujuan apa? Hudal lil muttaqin, menjadi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi masa insya-Allah kalau kita ambil setengah jam satu hari untuk kita baca satu muka surat, kemudian kita tadabbur sikit makna dia, InsyaAllah kalau setiap hari kita buat, kalau 30 hari dapat 30 muka surat. Tapi kita tak adalah program ni, kita buat tiap-tiap hari. Sebab ada Sabtu Ahad, kita bagi juga kelonggaran lah. Ada kuliah-kuliah subuh kan, yang umum. Dan kita juga hari Jumaat, pasal mungkin masa tu kita ada persiapan nak salat Jumaat. So Isnin sampai Khamis setiap hari. Tuan-tuan datanglah, ajaklah keluarga kita, sahabat handai kita, siapa kenalan-kenalan kita, kita penuhkan masjid ni dengan program tadabbur Al-Quran. Okey? Dan insya-Allah bila kita baca tu sama-sama baca. Kadang-kadang kan sebahagian orang, bukan, mudah-mudahan bukan di sini, sebahagian orang berlalu sehari dalam Ramadan tidak ada pun ayat Quran yang lalu di lisan dia. Rugi. Ada orang dia habiskan masa dia dengan perkara-perkara lain. Dia syaitan ni kalau kita belajar cara dia tipu manusia, cara syaitan tipu manusia, dia panggil talbis iblis. Talbis iblis ni dia menipu daya. Macam mana cara syaitan dia tipu manusia? Ada sifat tipu daya iblis ni, dia tipu manusia daripada perbuatan baik, dia alihkan kepada perbuatan maksiat, perbuatan buruk.
Daripada orang yang pergi solat, dia hasut tak payah solat, jadi maksiat. Orang rajin puasa, dia hasut manusia tak payah puasa, jadi maksiat. Dia merompak, dia mencuri, dia berjudi, dia berzina, minum arak dan seumpama dengannya, maka dia berjaya hasut manusia daripada benda baik pergi buat benda mungkar. Itu level ahli syahwat. Ahli syahwat ni orang-orang jahil, orang pengikut hawa nafsu. Syaitan juga boleh alih manusia daripada kebaikan yang utama kepada perkara yang sia-sia. Dia bukan maksiat tapi tak ada pahala. Benda hak ketaatan baik, dia tak zina, dia tak berjaya hasut, tapi dia tinggalkan juga perbuatan baik ni, dia pergi buat benda-benda yang lain daripada tu. Sebagai contoh kita kata tadi, dia sibuk Quran, dia tak baca. Syaitan berjaya sibukkan dia dengan benda-benda harus, benda-benda al-mubahat. Kenapa? Duduk rumah saja, lepok-lepok, buat maksiat tak ada. Tapi syaitan berjaya alihkan dia daripada ketaatan, jadi buat benda yang sia-sia. Bukan maksiat, tapi masa dia habis terbuang. Dia buat apa rumah? Tengok TV. Dia buat apa? Main telefon. Kalau dia tengok telefon tu, benda-benda harus pun. Dengar berita tu, dengar berita ni, dengar cerita. Habis semua cerita dia tahu. Semua paper dia baca. Utusan dia baca, Metro dia baca, berita harian dia baca laku. Okey? Dosa tak dosa dia tahu. Cuma dia tinggalkan ketaatan, pergi kepada al-mubahat. Yang ketiga, level tinggi sikit, dia berjaya pesongkan manusia daripada ibadat yang afdal kepada ibadat lain yang kurang afdal. Ibadat yang afdal kepada yang kurang afdal. Macam mana yang afdal? Kita kata tadi, dalam soal ibadat ada ranking. Yang wajib pahala dia lebih besar, yang sunat pahala dia lebih kecil. Tak? Ada zikir pahala dia besar. Ada zikir yang pahala dia kecil. Apa? Dia berjaya alihkan manusia daripada zikir yang besar ni, pergi sibuk dengan zikir yang kecil pahala dia. Satu contoh semalam, orang sebut, sebahagian daripada manusia, dia suka baca selawat. Termasuklah kita lepas tarawih ada selawat. Tapi selawat di luar solat dengan selawat di dalam solat. Dalam solat kita selawat kan? Dalam tahiyat ada selawat. Selepas selawat dalam solat, Assalamualaikum, kita pun selawat lagi di luar solat. Selawat dalam solat dengan selawat di luar solat, mana lebih baik? Mana lebih baik? Selawat dalam solat itu lebih utama, kerana itu diperintahkan secara khusus. Malah lafaz selawat Ibrahimiyah tu diajar secara khusus oleh Nabi SAW untuk dibaca di dalam solat. Tapi ada orang sampai dia sibuk dengan selawat, duk fikir nak selawat lepas solat tu, dia kat selawat dalam solat. Lalu apa berlaku? Pahala sama pahala, insya-Allah. Sebab selawat sama selawat. Tapi selawat di dalam solat lebih afdal berbanding selawat di luar solat. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita tak tengok keutamaan. Sebahagian orang
Dia utamakan yang sunat sampai tinggal yang fardu, sedang fardu lebih utama. Macam kita sebut tadi, solat tarawih ramai, solat fardu tak ramai. Atau sebahagiannya pergi solat isya dengan solat tarawih. Solat isya diringkaskan. Paling minima kita solat isya, baca pun cepat-cepat, rukuk sujud pun cepat-cepat. Pasal apa? Sebab kita nak kejar tarawih kita. Padahal 20 rakaat tarawih tidak boleh banding pahala dia dengan 4 rakaat salat fardu isyak tu. Isyak lebih utama daripada 20 rakaat tarawih. Pasal apa? Itu fardu, yang ni sunat. Tapi sebahagian orang berjaya, syaitan apa? Dia tinggalkan amalan yang besar, dia pergi buat amalan yang tekan kepada amalan yang kecil. Yang ni rugi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kita ambillah juga keberkatan hari Ramadan. Kita sama-sama baca Quran. Itulah kita mulakan hari ni dengan surah Al-Fatihah. Hari tu pun kelas tafsir kita sempat terjemah separuh saja. Jadi oleh kerana hari ni pun masing-masing pun baru tak pegang Quran lagi. InsyaAllah esok kita akan mula. Saya cadang kita akan mula daripada surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la sampai An-Nas untuk Ramadan. Nanti lepas daripada Ramadan, andai kata Allah bagi izin dan ada kesempatan juga, kita boleh teruskan program ni. Sebab sebelum ni pun saya ada kelas tafsir harian, makna daripada Isnin sampai Jumaat atau mungkin Isnin sampai Khamis. Kita teruskan. Selepas daripada Ramadan pun kalau ada kesempatan masa, teruskan. Kita ganti. Kalau dulu sarapan pagi kita adalah sarapan jasmani, maka kita tukar sarapan pagi kita kepada sarapan rohani. Kita mulakan pagi kita dengan sarapan rohani kita. Jadi cerita panjang tak nak, kita sama-sama baca Fatihah. Esok lepas daripada solat tu, pakai ambil Quran, boleh duduk tempat masing-masing, kemudian kita sama-sama baca. Jadi hari ini mukaddimah kita lah, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kalau besok kita baca surah Al-A'la,
Dan kita buat macam tu juga. Habis baca surah, habis baca ayat, kemudian kita akan baca terjemahan dan tafsir dia. InsyaAllah saya akan berpandu kepada ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang namanya Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir. Okey. Dan kalau tuan-tuan ada kitab Quran ataupun Quran terjemahan atau tafsir, insya-Allah bolehlah bawa, sama-sama kita perhatikan makna dia. Dan insya-Allah juga kita ada hadiah daripada pihak Kedutaan Arab Saudi bagi terjemahan yang terbaru, terjemahan bahasa Malaysia, percetakan Quran Madinah. Alhamdulillah kita dah dapat sumbangannya. Cuma hari ni tak bagi lagi pasal first day. Dan kita akan bagi kepada hak istiqamah lah. Kalau ambil hari ni esok tak bagi tak boleh juga dah. Maknanya insya-Allah kalau kita istiqamah, kita akan bagikan pada mereka yang istiqamah tu. Tapi mula-mula ni bawalah, kalau ada terjemahan sendiri kita baca, kemudian kita boleh perhatikan terus maknanya. Insya-Allah tuan-tuan, yakinlah bila kita berdamping dengan Quran, kita akan dapat kedamaian. Baik. Kita tadabbur ayat Al-Fatihah. Sebelum ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah cerita tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun kita dah cerita mula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih dan sayang. Kasih tu di dunia, sayang tu di akhirat. Kenapa ada beza? Sebab kasih Allah di dunia tak sama dengan sayang Allah di akhirat. Kasih Allah di dunia untuk sekalian makhluk. Semua dapat kasih ni. Even binatang pun dapat. Orang kafir pun dapat. Sehingga mereka dapat makan, dapat minum, dapat rezeki, dapat sihat. Semua walaupun dia kufur kepada Allah. Tapi sayang di akhirat jauh beza. Sayang di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Habis itu berapa jauh bandingan dia? Kasih di dunia ni satu daripada 100 rahmat Allah. Okay? Allah Ta'ala ada 100 rahmat, satu diturunkan di dunia. 99 Allah simpan di sisi dia. Kemudian sampai hari akhirat, semuanya ni rahmat Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Sehingga orang yang beriman di akhirat akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang kafir tak akan mendapat sedikit pun rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat. Orang kafir akan berada di dalam neraka, orang yang beriman akan berada di syurga dengan penuh kenikmatannya kerana kasih Allah di dunia, sayang Allah di akhirat. Itulah beza Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-duanya kalau kita gabung jadi kasih sayang. Ar-Rahman pun daripada rahmat, Ar-Rahim pun daripada rahmat. Gabung seumpamanya kita panggil kasih sayang. Tapi oleh kerana kita nak nampak beza, kerana Allah yang bezakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, jadilah kita terjemah kasih tu di dunia, sayang tu di akhirat. Lalu kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak apalah, betul, yang penting kita faham. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu adalah sifat puji. Alhamdu adalah puji dan syukur, duduk dalam satu kalimah. Kalau dalam bahasa Arab, as-sana tu puji, as-syukru tu syukur. Dalam bahasa Arab, puji satu kalimah, syukur satu kalimah. Tapi bila kita gabung puji dan syukur,
dia jadi alhamdu. Lalu kita puji dalam kesyukuran yang sangat-sangat besar. Puji Allah dalam kesyukuran yang sangat besar. Kenapa? Kerana Allah dialah pemilik sekalian alam. Makna yang kita dapat semua hari ni daripada nikmat datangnya dari empunya sekalian alam. Siapa dia? Allah. Lalu kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan empunya sekalian alam. Rabb ni kalimah maksud dia empunya, Tuan. Kita dapat sihat hari ni kerana Allah. Kita dapat makan hari ni kerana Allah. Kita dapat duduk di masjid hari ni kerana Allah. Kita dapat berkeluarga hari ni kerana Allah. Kita dapat tengok, dengar, cakap, hidup, bernafas, bergerak, tidur, bersukan, bekerja, rezeki, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang layak dipuji? Tidak ada yang berhak dipuji melainkan empunya segala nikmat. Siapa dia? Allahu Rabbil Alamin. Lalu kita kata alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas ni kalau semayang Allahu Akbar, bila sebut alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bayangkan rasa puji dan terima kasih tu kerana segala nikmat kita yang dapat hari ni datangnya dari Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ulang lagi, bahawa kita dapat nikmat ni kerana Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga nikmat yang kita dapat hari ni sebenarnya tak padan dengan sifat taat yang kita buat. Sebagaimana orang kafir dapat nikmat, kita yang kurang taat ni pun Allah bagi nikmat alhamdulillah. Tapi sebenar-benarnya nikmat yang Allah bagi kepada kita tu belum padan lagi dengan level ketaatan kita. Tapi alhamdulillah kita dapat juga hari ni. Malah boleh jadi kita yang tidak mulazamah ni, orang lain baca Quran 30 juzuk tu khatam sebulan sekali, kita dapat 30 juzuk tu setahun sekali. Sebahagiannya tak khatam langsung pun seumur hidup. Tiba-tiba yang tak khatam tu lagi kaya daripada yang khatam. Pasal apa? Sebab di dunia ni Allah bagi belaka. Allah tak kisah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi minum orang kafir walau seteguk air. Tapi kenapa Allah bagi juga? Sebab dunia ni ambil lah. Dunia ni ambil lah. Orang mukmin dia kejar sayang Allah di akhirat. Lepas tu Allah Ta'ala kata setelah daripada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi Allah nak kata kepada orang beriman yang baca, kamu kena ingat bahawa nikmat yang paling utama yang kamu nak ialah nikmat hari akhirat. Lalu kamu beriman, menyembah, minta dengan pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Betul kita dapat nikmat hari ni, tapi nikmat yang betul-betul kita nak ialah nikmat di hari akhirat. Macam mana kita nak dapat nikmat di hari akhirat? Ada key dia. Allah Ta'ala bagi ayat selepas daripada tu. Setelah setelah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itulah kuncinya kebahagiaan hari akhirat. Apa dia?
hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Itu kunci kebahagiaan akhirat. Dalam ayat yang lain kita terjemahkan dan kita ucapkan apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah apa panggil apa? Interpretasi. Bagaimana kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ialah seorang tu dia tidak menyembah melainkan Allah, lalu dia kata la ilaha illallah. Siapa yang kata la ilaha illallah dalam hidup dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dialah yang akan mendapat kebahagiaan hari akhirat. Tapi kalau siapa hidup di dunia mensyirikkan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah, Allah haramkan dia masuk syurga. Allah akan binasakan semua amalan-amalan dia. Kata Allah dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah wa man yushrik billahi faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka terhapuslah semua amalan dia, dan sampai hari akhirat dia termasuk orang rugi. Kata Allah dalam ayat yang lain, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, Allah haramkan dia masuk syurga, tempat tinggal dia di neraka. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita minta dengan Allah. Kita mengaku Allah tu Tuhan kita dah. Tapi macam mana cara kita nak sembah Allah setelah kita mengaku la ilaha illallah? Setelah kita kata la ilaha illallah, ada cara tak? Macam mana kita nak menyembah Allah? Ke Allah Ta'ala ni ikut kita pandai-pandai pokmu lah. Nak sembah Allah macam mana ikut selera kamu ke? Ataupun sebenarnya ada jalan yang Allah Ta'ala tetapkan bagaimana menyembah Allah? Jawapan dia ada. Jalan mana? Jalan yang lurus. Daripada siapa? Yang telah Allah wahyukan. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan itulah yang akan menyampaikan manusia kepada Allah. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkaulah wahai Muhammad yang menunjukkan jalan yang lurus itu. Lalu kita minta kepada Allah dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu interpretasi dia adalah la ilaha illallah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang kita nak pergi kepada Allah ialah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kalau nak cari jalan yang lurus, itulah dia. Apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, amalkan, perintahkan, itulah dia jalan yang kita kena ikut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, setelah daripada kita minta tu, Allah Ta'ala suruh kita tengok pula, ambil pengajaran. Ada sebahagian orang yang mana bila dapat hidayah, dia ikut hidayah. Ada sebahagian orang dapat hidayah, tak ikut hidayah. Allah Ta'ala kata, setelah kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat? Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Orang-orang yang telah terbukti cara macam mana mereka mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin, syuhada, salihin. Yang ni bermula daripada zaman sahabat sampailah akhir zaman. Umat Nabi Muhammad ada di kalangan mereka yang siddiqin, syuhada, salihin. Tapi secara pasti melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni umat yang paling terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, barulah ulama-ulama dan orang-orang saleh seterusnya. Dan kita minta dengan Allah jangan jadi seperti dua lagi kumpulan. Kumpulan pertama tadi, dia dapat nikmat, dia beramal dengan nikmat tersebut. Dia dapat hidayah, dia amalkan hidayah tersebut. Dua lagi kumpulan tidak. Siapa dia? Dalam tafsir sebut Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah dia tidak letak nama. Sebab nama ni tak penting. Yang lebih penting daripada nama adalah sifat dia. Dalam bahasa Arab kita panggil isim dengan musamma. Isim tu nama, musamma tu benda yang membawa nama tersebut, yang memiliki ciri dan sifat. Apa dia sifat yang Allah Ta'ala suruh kita berlindung dengannya? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dalam tafsir disebut siapa orang yang Allah Ta'ala murka ni? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Sebab Yahudi dapat hidayah, dia sembunyikan hidayah tersebut. Dia tidak amalkan hidayah tersebut. Orang yang tahu tapi tidak beramal. Tahu isi kandungan kitab tapi tak nak ikut kitab tu. Allah murka kerana Yahudi dia ada kitab Taurat, tapi bila datang Nabi Muhammad, padahal dia kenal Nabi Muhammad, dia tinggalkan, dia tak nak ikut. Jadi Allah murka kepada Yahudi. Apa sifat dia? Ada ilmu, ada hidayah, dapat petunjuk, tapi tak nak amalkan dia. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat ni? Dalam tafsir sebut Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Sebab Nasrani ni orang rajin buat ibadat tapi tidak berpandukan kepada kitab. Nasrani ni Bible dia sebenarnya dah hilang. Kalau kita baca sejarah perbandingan agama ni, Bible ni ditulis oleh Paul. Hak sebenar Injil daripada Nabi Isa hilang. Jadi sebagaimana dia hilang zaman dulu, di gereja pun hari ni banyak amalan-amalan gereja yang tidak lagi berpandu kepada kitab dia, tapi dia rajin buat amal. Lalu kita berlindung dengan Allah daripada dua ciri tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di akhirnya kita katakan surah Al-Fatihah ni adalah surah yang paling agung dalam Quran, mengandungi ayat yang paling agung dalam Quran, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia juga boleh dibuat sebagai rawatan kalau kita sakit, tapi dia juga sebenarnya adalah munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri ajar kepada kita macam mana kamu nak bermunajat kepada Allah. Allah Ta'ala kata qasamtu as-salah baini wa baina abdi, aku bahagikan, kata Allah ni, aku bahagikan Fatihah kepada dua bahagian, antaraku dan hambaku.
Bila hamba tu kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun jawab, hamidani abdi, hamba aku dia puji aku. Bila Allah Ta'ala, bila hamba tu baca ar-rahmanir rahim, Allah berjawab, hambaku athna alayya abdi, dia puji juga aku lagi. Hamba tu jangan baca lagi maliki yaumiddin, Allah Ta'ala jawab majjadani abdi, hambaku dia agungkan aku. Kemudian hamba tu baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab inilah dia perjanjian antaraku dengan hamba-hambaku. Ingat tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maksud apa? Hanya kepadamu ya Allah aku sembah, kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Apa Allah jawab bila hamba tu baca ayat ni? Hadza baini wa baina abdi, inilah dia kata Allah perjanjian antaraku dan hambaku. Lalu Allah Ta'ala kata wali abdi ma sa'al, apa hamba aku minta aku akan bagi. Sebab hamba tu dah mengaku dah dia tak akan minta kepada selain aku, lalu aku akan bagi kepada hamba aku apa yang dia minta. Lalu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita sebaik-baik doa, iaitu minta hidayah kepada Allah mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah tawarkan hamba aku nak bagi apa yang dia nak, maka Allah ajar kepada kita mintalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pun ramai orang amin. Maksud amin tu apa? Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Indahnya kalau kita faham makna Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita hak ni memang banyak sebenarnya intipati, sebab dia adalah surah yang teragung. Tapi oleh kerana insya-Allah kita akan ringkaskan sebanyak yang kita mungkin. Target saya kalau boleh kita berakhir dengan syuruk lah. Syuruk, bila syuruk habis, kita tunggu dalam 10 minit, kita dapat solat 2 rakaat, baru kita keluar daripada masjid. Di saat itu kata Nabi SAW, siapa salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tunggu sampai syuruk terbit matahari, kemudian dia salat pula 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti mana haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi insya-Allah Ramadan kita ni kita tak boleh pergi umrah. Nah, hak dah pergi dah alhamdulillah, hak tak boleh pergi lagi, cita-cita yang ada tak siapa lagi. Kurang-kurang kita tak boleh pergi umrah di Mekah, kita dapat pahala umrah setiap hari, haji dan umrah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Lepas subuh jangan balik lagi, kita sarapan rohani dulu sampailah syuruk, habis likas pi kita. Kalau syuruk betul-betul tu tak boleh lagi. Sebab syuruk betul-betul adalah waktunya ibadat majusi. Dia majusi pula dah sembah matahari. Hak sembah matahari tu, masa matahari naik tu, kita masih lagi ada larangan solat. Sehinggalah matahari betul-betul naik sikit, sekitar 15 minit atau 10 minit paling kurang, maka masa tu kita solat 2 rakaat. Okey? Insya-Allah dapat pahala. Jadi siapa-siapa yang tak ada kerja ataupun yang boleh masuk lewat sikit, ataupun siapa-siapa yang nak juga adjust kesempatan dapatnya Quran, tadabbur, solat 2 rakaat setelah syuruk, kempen lah. Mudah-mudahan kita penuhkan ruangan ini dengan para pendamba syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang dahagakan pahala, yang mengharapkan sangat kepada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah esok kita akan sambung. Kita mula dengan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.